Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Yang bahagia Prof. Dato' IR Dr. Wan Hamidun Wan Badarul Zaman, Dato' Dekan Fakulti Kejuruteraan dalam Alamina. Yang berbahagia Timbalan Dekan yang dirahmati penyampai tazkirah kita, iaitu pada hari ini Ustaz Marzuki Faizi, penolong dekan, fungsi-fungsi jabatan, para kaki tangan akademik, fungsi-fungsi jabatan serta kaki tangan fakulti, kaki tangan sokongan fakulti. Pada pagi ini kita akan meneruskan sesi tazkirah FKAB bagi kali yang ke-52. Kita patutnya dah mula 8.30 tapi dah berakhir pada 9.30, tapi tak apa, lewat sikit. Okay, lepas daripada tazkirah ni mungkin boleh kita adakan sesi soal jawab lah, sama ada melalui chat ataupun nak tanya terus tak pasti, rasanya tak melalui chat box lah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama merafakkan sendiri kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada hari Jumaat ini yang barakah ini untuk mendengarkan sesi tazkirah, iaitu bertajuk 10 adab bekerja. Sebelum tu saya minta Datuk Dr. Wan Hamidun untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih Saudara Ikmal. Jabatan mana yang menganjurkan ni? Jabatan Seni Bina. Dibina. Terima kasih juga kepada Dr. Zul. Bukan Zul apa? Dr. Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penceramah kita yang kali kedua kita jemput Ustaz Faizi, Ustaz Marzuki Faizi. Saya rasa semua orang masih ingat Ustaz pernah bersama kita yang masa isteri muda tu, ingat tak? Di balik kampung isteri muda. Kerana isterinya memang muda. Warga FKAB yang saya kasih sekalian, melandakan pengurusi jabatan, struktur program, penyelaras, para pensyarah, pegawai pelaksana dan semua staf fakulti, warga, orang kata keluarga besar FKAB yang dikasihi, dan juga tetamu kita daripada luar. Selamat datang ke sesi tazkirah Jumaat. Sesuai dengan tajuk tazkirah ini, makna peringatan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, kan. Maknanya lebih kurang, dan tetaplah memberi peringatan kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, orang mukminin. Maknanya walaupun kita dah beriman, Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran itu, peringatan itu memang bermanfaat bagi kita. Sebab itulah agama ini pun agama yang menasihati. Dan sebenarnya kita yang lebih memerlukan perkara ini. Orang bercakap tu telinga dia lebih dekat dengan mulut dia. Dan perkara inilah yang kita perlu, orang kata setiap minggu kita perlu santapan rohani ini di samping khutbah Jumaat. Kita kalau tak ke surau regular, tak pergi surau, mungkin kita tak selalu mendengar peringatan-peringatan ni. Jadi kita ambil kesempatan, fakulti kita telah menggunakan masa, sebenarnya memberi masa sejam lebih daripada masa kerja. Yang mana masa kerja ni kita amanah, kan, kalau kira tak boleh buat perkara-perkara yang di luar bidang. Tapi saya merasakan perkara yang kita buat ni ialah dalam ruang lingkup tanggungjawab kita untuk mengadakannya bagi ahli-ahli fakulti, kerana perkara inilah yang akan menjadikan kita lebih cemerlang, lebih, orang kata, lebih peka, jadi pekerja lebih baik lah, pekerja lebih baik, pengurus yang lebih baik, pensyarah yang lebih baik. Kerana bila kita mendengar peringatan-peringatan ni, seperti topik kita hari ni, topiknya sangat menarik, 10 adab dalam pekerjaan ni, sangat praktikal untuk kita amalkan. Niat kita untuk mendengar, nak belajar,
kita nak amalkan dan juga kita akan sampaikan. Jadi kalau setiap minggu kita collect ya, beberapa sifat yang baik ni, minggu dah 52 dah. Dah 52 sepatutnya minimum sifat baik dah masuk dalam diri kita. Betul lah Ustaz ya? 52 sifat baik dan 52 sifat buruk dah keluar daripada diri kita. Itu minimum kalau kita ambil satu setiap minggu. Tapi kita ni kadang-kadang masuk telinga kanan, dia melantun balik, dia tak lalu pun ke telinga kiri. Jadi niat kita tu perlu dibetulkan. Saya duduk ni untuk mentakzimkan, membesarkan apa-apa yang firman Allah dan sabda Nabi tu, kita rasa hebat, besar dan betul-betul benar kebenaran dia. Dan kita ambil kesan, terkesan dengan Quran dan hadis. Dan kita rasa janji Allah tu memang benar, janji Rasul tu benar. Jadi setiap minggu kita duduk, aku niat ni untuk ubah diri aku daripada sifat yang banyak keburukan ni, kita nak sikit-sikit reduce, macam baju masuk mesin basuh. Collar mula-mula hitam, lama-lama collar tu lama-lama dah hilang sikit hitam dia. Kalau nak cepat lagi pakai stain remover kan. Jadi hari ni kita, siapa yang tak ada dosa, siapa yang tak ada kekurangan kelemahan? Setiap manusia, kita bergelar insan ni, kita ada banyak kelemahan diri kita. Kita tak perasan kadang. Saya sendiri, saya rasa banyak sangat kelemahan yang saya sendiri tak perasan. Kadang bergurau sana ni, orang terasa hati dan sebagainya, kita tak perasan. Jadi bila mendengar pada pesanan-pesanan ni, mudah-mudahan kita jadi perasan yang aku ni sebenarnya, oh aku tak boleh buat macam ni rupanya. Jadi ada orang mengingatkan kita. Kadang-kadang kita tak nampak diri sendiri kita sendiri susah nak cari kesilapan kita. Sebab itulah kita perlu letakkan diri kita insya-Allah dalam semangat. Setiap Jumaat ni, saya sangat gembira bila ada staff yang message, terima kasih dia kata kerana program-program ini mendekatkan lagi diri ini dengan Maha Pencipta. Dulu datang UKM, buat kerja-kerja saja, sekarang nanti setiap Jumaat siapa penceramah dan apa tajuknya. Itulah antara komen positif, tapi yang kalau tengok yang negatif, mungkin ada juga orang kata setiap minggu nak buat. Setiap minggu dia nak bagi tazkirah kan. Tapi kalau setiap hari kita makan makanan jasmani, tak komplain pula. Setiap pagi breakfast. Malam dah breakfast, hari ni tak payah kan. Jamuan raya begitu juga setiap hari jamuan raya semenjak lepas bulan Syawal pun ada lagi, semalam pun ada lagi. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran iktibar daripada apa yang akan disampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair kepada Ustaz Marzuki kerana sudi menerima undangan kami kali kedua ini. Dan pada semua, teruskanlah istiqamah dengan kita punya majlis setiap Jumaat ni. InsyaAllah tak rugi, malah kita akan dapat manfaat, pahala besar, dan itulah kita harapkan dalam kehidupan ni, keberkatan, ketenangan jiwa dan kata benda ni yang kita cari-cari kan. Bukan setakat KPI yang kita nak penuhkan untuk Myra dan untuk apa-apa dalam pekerjaan kita, itu penting, tapi tak sepenting KPI diri kita sendiri. Bila nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, adakah kita telah memenuhi KPI yang sepatutnya kita penuhi sebagai seorang mukmin Muslim, yang kita sekarang dalam satu perjalanan menuju ke alam akhirat. Saya pula jadi penceramah pagi ini. Saya pulangkan semula kepada moderator Encik Ikmal dan kepada Jabatan Seni Media, terima kasih kerana mendatangkan penceramah yang hebat ni untuk kita mendapat santapan rohani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Prof. Datuk atas kata luahan sebentar tadi. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk bacakan latar belakang ceramah kita pada pagi ini. Iaitu nama ceramah kita Ustaz Marzuki Faizi. Dia dilahirkan pada 6 bulan 5 tahun 1990 di Kota Baru, Kelantan. Menetap di Seri Putra. Isteri baru ada 1 dan 2 anak lelaki. Pendidikan Ustaz kita pada hari ini Diploma Syariah dan Undang-Undang Polis Islam Pahang. Sekarang dikenali sebagai Unit SAS. Ustaz kita pada hari ini merupakan alumni UKM pada tahun 2016. Memegang ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah dan berkhidmat di bahagian zakat UKM sejak daripada Disember 2015 hingga sekarang. Hobi Ustaz ni, dahsyat. Dia menunggang motosikal. Ini boleh join grup-grup motosikal ada di FKB. Okey, insyaAllah.
Okey, dengan tanpa buang masa lagi, kita jemput Yang Bahagia Ustaz Marzuki Faizi untuk menyampaikan tazkirah kita pada pagi ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merapatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat, hidayah, taufik, bekalan oksigen lagi kepada kita tanpa suruh kita bayar 10 sen sekalipun pada pagi tadi. Ala kulli hal, terima kasih kepada pengurusi kita pada pagi ini, Encik Ikmal kita, yang dihormati, ya, yang bahagia Profesor Datuk Insenior Dr. Wan Hamidun selaku Ketua Dekan FKB, Datuk Dekan FKB yang bahagia Timbalan Dekan, penolong-penolong Dekan, pengurusi jabatan, para akademik, pegawai dan staf kaki tangan FKB. Alhamdulillah ala kulli hal, pada pagi ini kan, kita seperti mana yang kata Ketua Dekan Datuk kita, sebenarnya kita nak bagi tazkirah ini, orang kata asyik setiap minggu nak kena bagi tazkirah. Setiap minggu nak kena peringat. Sebenarnya setiap minggu itu adalah terlalu lama. Dan sepatutnya adalah setiap saat tazkirah itu perlu datang kepada hati kita. Maksudnya tazkir selalu kita mengingat akan ayat Allah SWT, firman-Nya, yang mana yang disuruhnya, yang di mana suruh dilarangnya, begitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut hari ini, sebenarnya saya bukanlah orang yang selayaknya untuk membincangkan mengenai adab pekerjaan. Umur pun baru lagi, Datuk. Umur saya masih baru, tetapi nyawa saya tak tahu Allah bekalkan sampai bila. Atau kata umur baru tapi tak tahu nyawa sampai bila. Ajal sampai bila. Seperti mana Datuk, sepatutnya Datuk tu dah boleh jadi penceramah untuk pagi ni. Kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah biasa, alhamdulillah kita nampak Datuk-Datuk dalam majlis Jumaat kita. Dan alhamdulillah. Jadi hari ini kalau kita nak membicarakan mengenai adab pekerjaan, yang hari ini tajuk, sebenarnya tajuk ni saya ambil, orang kata apa, seling-selingan, kan? Saya dah fikir apa benda yang saya nak bagi ataupun nak sharing. Sebab tu tagline saya tidak pernah berubah, iaitu sharing is caring. Sebab apa saya nak share? Kalau ikutkan dari segi kelayakan, bukan sayanya, sebab kalau ikutkan tadi, bukanlah saya orang pengalaman yang bekerja lama, tuan-tuan di depan saya, datuk-datuk lagi lama bekerja, bahkan lebih orang kata makan garam dengan saya. Tetapi hari ini Allah SWT telah menentukan hari ini, sesungguhnya kita nak buat satu tazkir ataupun satu tazkiyah ataupun satu peringatan ataupun satu penyucian hati kepada kita semua ini, bahawasanya ayolah sama-sama kita nak dengar pada pagi ini apa yang boleh membuatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu matlamat kita hidup di atas muka bumi ini satu saja. Tidak lain, tidak bukan. Tidak lain, tidak bukan kita nak selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang pastinya kata seperti mana Datuk tuarkan tadi, KPI yang paling penting adalah KPI akhirat. Masya Allah, itu first time saya dengar KPI akhirat. Allahu Rabbi. Itu yang sepatutnya yang kita kena ada di dalam setiap hati. Ketua sepatutnya mengungkapkan perkataan ini. Kan? Sebab itu bila mana menyebut satu dalam bab pekerjaan, jangan sesekali kita mengasingkan pekerjaan ini dengan agama. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa orang Islam kita, dia jadi ketua ataupun dia jadi dalam organisasi, dia kata ini hal kerja, jangan campur dengan hal agama, jangan. Masya Allah, ini keluar daripada seorang mulut orang Islam. Sedangkan Allah SWT dalam Quran Allah kata, udkhulul min silmil kafah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya, bukan hanya ambil satu-satu. Nak Islam kahwin baru ikut Islam, nak akad nikah, nak poligami baru ikut Islam. Tetapi dalam bab pekerjaan, dalam bab apa, tidak mahu ikut Islam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini sharing is caring, kita nak share mengenai 10 adab pekerjaan. Yang mana saya ambil 10 adab pekerjaan ini, saya ambil yang ringkas-ringkas. Kalau nak bawa kitab lagi kan, orang kata apa, pagi-pagi ni berat sangat. Datuk,
Berat sangat, jadi kita ambil sharing-sharing. So saya tengoklah salah satu artikel rencana agama dalam berita harian yang ditulis oleh penulis dalam bahagian rencana agama berkaitan dengan 10 adab, dan saya sangat tertarik dengan rencana tersebut. Yang disusun setiap adab dan adanya hadis-hadis ataupun adanya berkaitan dengan dalil-dalil yang disangkut paut dengan setiap adab yang dibuat. Baik. Yang pertama saya nak share screen boleh sekejap Okey. Nampak Maaflah. Ini orang kata sharing buat dalam keadaan Microsoft Word. Senang untuk saya baca sebenarnya kalau untuk PowerPoint ni. Jadi orang kata apa, kalau buat presentation secara online ni dia payah sedikit untuk saya tengok. Tapi dari segi Microsoft Word ni senang untuk saya kawal. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Baik. Kita pergi yang pertama, 10 adab. Ini adab seperti yang saya katakan tadi, bukanlah adab yang khusus, tetapi adab yang umum diambil, tetapi boleh diamalkan dalam bab adab pekerjaan kita seharian. Kalau kita nak bicarakan adab, bukan setakat 10 adab saja pekerjaan, bahkan banyak. Ulama ada menitik beratkan banyak adab-adab dalam pekerjaan, tetapi yang 10 adab yang kita ambil pada pagi ini sesuai dengan masa yang diberi hanya sejam saja. Kan kalau ikutkan 10 adab ni tak cukup dengan 1 jam untuk perbahasan. Tetapi kita nak pada pagi ini selagi mana yang Allah berikan ruang masa pada kita, nikmat masa ini, kita cuba pergi satu persatu dalam bab adab yang boleh diamalkan di dalam pekerjaan kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah membaca doa sebelum keluar rumah. Orang kata, terbabit dengan adab juga ke nak keluar rumah ni? Ya. Sebab itu kita kena ingat dalam adab ini bukannya adab orang kata nak pergi bekerja, tetapi sesungguhnya adab ini diajarkan oleh Nabi SAW daripada kita tidur, bahkan daripada kita tidur sekalipun. Tapi saya tak letaklah dalam adab kerja itu nombor 1 adalah bangun baca doa tidur. Kita skip dahulu, kita pergi kepada yang lebih umum 10 rencana itu, iaitu membaca doa sebelum keluar rumah yang telah ditetapkan oleh penulis ini. Membaca doa sebelum keluar rumah ini sangat penting. Ramai kalangan kita ini mungkin terlupa ataupun nak tercepat pergi kerja, tutup grill, bla. Kan? Sedangkan banyak amalan bahkan para sahabat bila dia keluar daripada rumah, yang pertama adalah dia membaca doa sebelum keluar rumah. Banyak doa yang kita boleh baca yang keluar rumah. Antaranya yang boleh kita baca dengan bismillah. Itu paling malaslah kalau kita nak baca. Kan? Rajin sikit, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Rajin lagi, kena rajin lah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini orang kata apa, satu ungkapan doa ataupun satu ungkapan tasbih yang biasa kita dengar dan yang tasbih umum tetapi boleh diamalkan dalam doa dalam bab keluar rumah. Ada satu perbuatan sahabat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, saya lupa nama dia, tetapi dia amalkan satu doa berkaitan dengan tawakal ketika mana dia keluar rumah. Ketika mana dia keluar rumah untuk mencari rezeki ataupun satu keperluan di luar, lalu jiran-jiran memberitahu kepadanya bahawasanya rumah kamu terbakar. Lalu si fulan ini, sahabat Nabi ni kata, aku yakin rumah aku tak terbakar. Allahu Rabbi, kuatnya akidah. Kata, Masya Allah Syekh, mana kamu boleh yakin? Aku yakin rumah aku tak terbakar. Selepas dia pulang dan orang tengok sekali betul. Dalam kawasan timbunan rumah-rumah ataupun kita kata dalam deret sekampung itu, beberapa deret rumah kena, tetapi rumahnya diselamatkan oleh Allah SWT. Ada suri fulan kata, apakah amalan yang kau buat? Lalu dibaca, dia kata, sesungguhnya aku membaca astaudi'ukillaha alladhi la tadhi'u wada'ihu. Ya Allah, aku serahkan pemeliharaan rumah ini, harta benda kau ini dalam pemeliharanmu ya Allah. Sebab itu banyak doa. Sebab apa setiap benda kita kena buat doa, Ustaz? Ya, sebab kita ni hamba. Kan, kekuatan yang kita buat, angkat tangan kiri, angkat tangan kanan ini dengan kudrat Allah, dengan kekuatan Allah, dengan keupayaan yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu la haula wala, iaitu tiada daya, tiada upaya. Sebab tu janganlah kita sombong. Sombong apa? Aku ni buat PhD kerana aku punya upaya, aku ni pandai aku ni. Sebab itu kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Sebab tu bila mana kita capai kepada satu kecemerlangan, ingatlah
ingatlah dan ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka bersyukurlah akan nikmat yang mana Allah permudahkan kita untuk mencapai satu kecemerlangan. Tapi jangan pula kan tiba-tiba buat satu benda tak boleh pergi lah, setakat ni je sajalah. Tak pergi pulun biar sampai habis. Kan? Ini awal-awal dah orang kata apa, dah surrender, terus baca ayat la haula wala sampai ini saja. Lepas tu dia tambah pula dengan ayat surah Al-Baqarah yang ayat akhir tu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kan sedap ke dia? Sesungguhnya Allah tidak menguji hamba-Nya melainkan dengan kesanggupannya. Sedap main dalil. Sebab tu hati-hati ke tuan-tuan. Ada setengah orang ini suka menggunakan dalil untuk menyelamatkan halah bagi dia. Dan jangan mudah untuk menggunakan dalil untuk menyelamatkan halah bagi kita, melainkan apa yang dinyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, ataupun yang tidak benar, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar. Baik. Banyak lagi doa membaca doa keluar rumah kita boleh baca. Yang tadi seperti mana saya kata, bismillah yang paling comel kan. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Yang kedua adab ketika mana kita nak pergi bekerja ini, dalam pekerjaan ini dia ada apa? Niat kita. Niat ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Kalau bercerita berkata niat, dalam hadis yang panjang, dalam hadis yang agak panjang juga, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa yang kita buat ini disertakan dengan niat. Ya. Sebab itu dalam adab yang kedua yang dituliskan oleh rencana ini, dia kata apa? Niat keluar bekerja dengan ikhlas kepada Allah untuk mencari rezeki yang halal untuk diri, keluarga serta menyumbang pada masyarakat. Ataupun maksud menyumbang masyarakat ni apa? Kepada asnaf, kan? Ataupun manfaat kepada masyarakat. Sebab itu kita kena ingat tuan-tuan, kita keluar bekerja ini, contoh kita ni walaupun seorang macam saya, seorang kerani di bahagian penolong pegawai takbir di bahagian zakat. Tapi ingat, kita ni pasti ada manfaat untuk masyarakat, kan? Walaupun dalam keadaan niat kita keluar kerja, kita kata untuk nafkah diri kita, untuk nafkah isteri, anak-anak, tetapi ingat, sudah pasti kita datang kerja ini ada manfaat yang kita boleh berikan kepada orang. Sebab itu dalam bab niat ini kena buat. Pak orang kata, Ustaz, kalau saya nak pergi kerja tu memang dah niat betul, niat nak pergi kerja saja, tapi niat bekerja itu untuk adalah kerana ikhlas, kerana Allah nak mencari. Kita niat dulu, ya Allah, aku niat nak keluar ni nak mencari rezeki yang halal. Kita niat dulu kan, kita bertawakal. Sebab apa? Kita kena selalu ada connection dengan Allah SWT. Habis macam mana kalau kita tak niat, tak sah ke kerja kita? Tak. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi nak katanya bahawasanya niat ini sangat penting, kerana kadang-kadang dengan niat itulah mendapat fadilat yang mana ataupun pahala yang tidak dapat kepada orang niat. Sama contoh, saya ambil contoh orang masuk masjid. Banyak kadang-kadang kita ini terlupa nak niat. Habis orang kata, Ustaz, kalau saya duduk dalam masjid saja saya terlupa nak niat, tak dapat fadilat ataupun tak dapat pahala iktikaf. Kan? Sebab berdasarkan hadis tadi tu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu, setiap amal itu mestilah disertakan dengan niat. Kan? Masuk masjid duduk diam, duduk dengar Jumaat, lepok, tak tahu apa kan. Sebab itu bagus inisiatif masjid-masjid saya tengok surau Jumaat, mereka meletakkan di pintu di pintu ruangan ruangan pintu masjid ataupun dalam masjid niat iktikaf. Dan apa? Dia nak mengajak orang. Dia nak mengajak orang supaya jangan terlepas peluang ini, peluang untuk mendapat pahala. Sebab itu kalau kita nak membincangkan mengenai pahala seharian hidup kita, banyak peluang-peluang kita. Daripada kita celik mata hinggalah kita pejamkan mata kita balik nak tidur malam karang. Dan orang kata nak buat pahala ini sangat mudah. Nak buat dosa pun mudah, tetapi nak buat pahala lagi mudah daripada nak buat dosa sebenarnya. Contoh, saya ambil contoh. Kalau kita ni jenis seorang yang suka buat dosa, melihat perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak, kita mungkin nak tengok kena seorang-seorang, kan? Maksudnya payahlah sebab nak buat dosa, kena cari tempat yang baik baru boleh buat. Tetapi pahala ini depan orang pun kita boleh buat. Maksudnya contoh macam tadi, niat keluar bekerja, contoh jiran kita lalu. Jiran kita lalu depan orang ni, jiran kita lalu bagi salam ke jiran. Sunat muakkad bagi salam dahulu. Ingat, jawab adalah wajib, kan? Dan yang bagi salam, saya selalu pesan pada diri saya sendiri dan pada tuan-tuan, bagi salam dalam keadaan lafaz yang betul, lafaz yang jelas, lafaz yang ikhlas, kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Kata para ulama dan membahaskan mengenai lafaz salam, jikalau salam itu diberikan dalam keadaan sebegitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka tidak wajib kita menjawab. Kan? Tetapi kalau salam lafaz yang diberikan dalam keadaan yang jelas, Assalamualaikum, maka wajiblah ke atas seseorang yang mendengar itu membalas salam sama sepertinya ataupun lebih daripadanya. Itu kita kena pergi kepada peringkat ataupun bab salam. Sebab tu orang bagi salam, kita kena tengok dia bagi salam takat mana. 3 kaedah ataupun panjang salam yang kita boleh bagi. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pahala ni senang je tuan-tuan. Buat banyak, dapat banyak. Itu je, sifir dia sangat mudah. Kan? Ada kata, aku buat sikit tapi aku nak pahala banyak. Mana boleh share? Dalam bab macam kita lah. Kalau kita nak, orang kata apa, gaji part time yang banyak, gaji OT yang banyak, sudah pasti OT kita kena buat yang banyak. Sama juga kalau kita buat part time di luar kerja, contoh. Nak dapat yang banyak, pastinya kita kena buat benda yang lebih. Kan? Sebab tu orang cakap zikir, orang yang berzikir 1000 kali dengan orang yang berzikir hanya 10 kali dalam hari yang sama tidak sama tuan-tuan. Kan? Tetapi ingat, apa-apa yang mestilah bergantung kepada hati. Saya suka baca dengan satu hadis berkaitan dengan niat keluar bekerja ini, mencari nafkah. Dan hadis daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Kata Nabi, apabila seseorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya yang dengan ikhlas, maka pahala nafkah itu sama dengan pahala sedekah. Masya-Allah. Kan? Fadilatnya ada nak katakan bahawa nafkah yang kita bagi ini sama dengan sedekah. Bila sebut tentang nafkah ini, saya ingat ada orang pernah tanya soalan, boleh tak kita nak bagi zakat kepada anak kita? Kan? Dia kata anak kita ni belajar. Boleh tak nak bagi? Saya ni seorang ayah. Bergaji sekian-sekian, saya nak bagi zakat pendapatan saya ni kepada anak saya. Ingat tuan-tuan, dalam bab zakat ini tidak boleh sekali kita bagi kepada orang yang diwajibkan nafkah ke atas kita. Siapakah yang wajib nafkah? Adalah isteri, anak dan susur jalur atas pula. Yang ke bawah dan ke atas. Kan? Zakat kepada cucu, tidak boleh. Itu maksudnya orang lelaki. Tapi orang perempuan ada perbahasan yang lain pula. Sebab orang perempuan ke atas lelaki tidak menjadi satu kewajipan nafkah baginya. Kan? Itu perbahasan yang lain, kita kena bicara dalam bab zakat yang lain. Baik, kita pergi kepada adab yang ketiga. Adab yang ketiga ialah bekerja dengan bersungguh-sungguh dan berusaha gigih. Kerana pesan Nabi seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amali ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba apabila dia bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini ataupun dalam keadaan adab bekerja dengan bersungguh-sungguh ini, dengan berusaha gigih ini, dia sebenarnya kita nak capai kepada matlamat ikhlas. Kan ada orang kata, kita ni kerja makan gaji, macam mana kita nak capai ikhlas? Kan ikhlas tu kalau buat kerja tanpa ada gaji, tanpa ada pembalasan. Kan? Sesungguhnya orang yang bekerja dan diberi upah, diberi ganjaran, diberi balasan, bagaimana dia nak capai matlamat ikhlas dia adalah yang nombor 3 ini. Iaitu adab yang mesti dia bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan berusaha gigih, dengan committed. Kan? Kalau contohlah, contoh kita biasalah manusia ini dia punya pasang surut naik turun. Sama seperti mana pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kata, iman kita ini naik dan turun. Kan? Yang paling best lagi, dan seperti mana dalam lagu, syair lagu, dalam bibit lagu, iman tidak dapat diwarisi. Kan? Sebab itu dalam bab bekerja, bagaimana kita nak capai ikhlas, kita mesti buat betul-betul. Kan? Contoh dalam masa 6 bulan. Orang kata tipulah kalau dalam masa 6 bulan ni tak ada satu hari dia panggil apa? Mondays Blue. Itu bahasa Mak Saleh orang kata. Iaitu hari orang kata susah nak naik momentum. Ni sekarang ni hari raya. Hari tu cuti yang panjang, seminggu ada orang ambil seminggu lebih cuti. Bagaimana nak start balik kerja dengan momentum, semangat balik. Sebab itu persekitaran kerja, orang di tempat kerja perlu positif.
yang boleh menyebabkan seseorang kaki tangan sekelilingnya positif juga. Kan? Tetapi tidak boleh kita menjadikan alasan yang total. Alasannya hak, kita kata apa? Saya tak boleh nak ni lah sebab toksik saya terlampau ramai. Bos saya toksik, saya punya rakan kerja toksik. Saya pun jadi macam ni, jadi pemalas macam mereka. Tidak boleh menjadikan alasan itu sebagai satu ni. Tetapi nak mengatakan, bahkan dalam fiqh sekalipun mengiyakan berdasarkan hadis Nabi, orang yang berkawan ataupun merapati yang menjual minyak wangi, dia akan terkesan dengan bau minyak wangi-wanginya. Maksudnya bila kita berada di persekitaran yang negatif, yang tak comel, yang toksik, sudah pasti seseorang, ini masuk dalam bab kaunseling pula, seseorang itu pasti akan menjadi negatif atau menjadi yang tidak, orang kata apa, tidak cemerlang. Buat kerja pun dalam keadaan malas, datang office pun setakat macam datang office, paskat pagi, paskat petang, tak ada apa benda yang orang kata apa, yang nampak dari segi kecemerlangan yang dia boleh buat. Kan? Maksudnya buat kerja harian tiada ada apa. Sebab tu kalau dalam bab kerja ni kita kena ada rasa enjoy. Kena ada rasa enjoy. Kalau kita rasa, yalah tuan-tuan, saya tahu di depan saya ini ada lebih kurang 20 tahun bekerja, kan? Benda sama ataupun benda ulang. Tetapi kita kena enjoy. Kita cuba cari kelainan untuk buat kerja kita ini supaya kita rasa happy. Pernah dengar istilah happy go lucky? Maksudnya apa-apa dalam pekerjaan kita buat, mestilah kita dalam keadaan yang kita suka. Sebab itu nak buat satu pekerjaan kita mesti ada minat dan suka. Sama je minat dan suka. Sebab apa? Bila kita tidak ada kedua-dua tersebut, maka orang kata apa? Susah untuk nak mencapai satu matlamat kerja tersebut. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihatkan pada diri saya dan tuan-tuan, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan bersungguh-sungguh itulah nak mencapai kepada tahap ataupun martabat ikhlas. Kan, ikhlas inilah mukhlisin, yang antara golongan yang dirapatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas, maka ikhlas itulah yang paling yang kita nak ataupun yang paling martabat yang kita nak. Kerana apa? Yang merupakan golongan yang rapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau boleh kita nak supaya Allah ini, supaya kita ni selalu ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa kita selalu kena berdoa seperti mana yang adab pertama tadi? Sebab apa? Kita nak wujudkan connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Bukan hanya 5 waktu yang wajib itu sahaja. Kan, ni 5 waktu sahaja yang wajib tadi kita ada. Bila zuhur barulah kita, ya Allah, baru nak ingat Allah. Tu nasib baik ada 5 waktu solat wajib. Andai kata kalau tidak ada 5 solat wajib tersebut, tak tahulah bila nak berdoa kepada Allah SWT yang hanya mengatakan, yang hanya mengiyakan diri ini, akulah penyebab aku dapat semua benda. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan. Kita pergi kepada adab yang adab yang keempat dalam adab pekerjaan, iaitu menunaikan tugas ataupun tanggungjawab dalam pekerjaan ini dengan jujur, amanah, dan yang paling penting adalah kita tidak menyalahgunakan jawatan, kuasa kita ataupun harta. Kita ambil daripada hadis daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mahfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib ke atasmu jujur, kerana sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan ke syurga, serta seseorang selalu jujur dan memelihara kejujuran hingga ditulis dan di sisi Allah sebagai orang jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab itu dalam bab tanggungjawab, kan, orang kata kalau aku dilantik sebagai ketua dekan, contoh, kan, apa tanggungjawab aku? Hanyakah duniawi, ukhrawi? Sebab itu banyak dalam kalangan kita ini yang lebih lihat kepada bab duniawi, dalam bab pentadbiran duniawi. Sedangkan dia lupa dia seorang Islam. Dia sepatut meletakkan paksi dia Islam. Bagaimana aku nak menunaikan tugas aku ini, tanggungjawab aku ini adalah selari seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanggungjawab aku sebagai seorang ketua? Adakah aku ketua wajib atau tidak untuk menyuruh aku punya anak buah ini untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar mengikut ruangan skop kuasa yang kita ada? Kan? Ini selalu duk suruh anak buah buat kerja bukan kerja hakiki, buat kerja part-time. Kerja part-time apa? Contoh ada seorang ni ketua, dia ada contohlah ada bisnes contoh. Part-time business. Kan? Maksudnya tak ada kaitan pun dengan dia punya fakulti contoh. Tiba dia kata, Cik Wan, dia punya kerani ataupun dia punya PA. Awak tolong pergi ambil barang saya ni jap, barang niaga saya tak sempat dah nak pergi ambil. Tolong jap boleh tak ambil sini sebab lagi ada customer lah nak ambil datang sini. Allahu Rabbi. Dia telah menyalahkan gunakan kuasanya, jawatannya menyuruh kerani tadi. Yalah kerani kita nak bantah macam mana bos suruh.
Macam mana bos suruh kan, kalau aku tak buat nanti kan KPI aku, my KPI 2022 ni kan dia bagi rendah pula. Sudah, macam mana? Nampak? Kita dah terikat, dah terikut. Kan? Sebab itu sebenarnya dua-dua terkepit. Yang bos pula dia tak ada rasa amanah ataupun rasa tanggungjawab. Dia rasa, oh semua dalam office ini aku boleh guna sewenang-wenangnya. Anak buah aku, tolong pergi ambil anak sekolah aku jap. Aku tak sempat lah, tolong ambil je anak sekolah. Setiap minggu melampaulah. Kalau emergency, contoh 6 bulan sekali ke, kan ada emergency, kita dah kudrat upaya, dah cuba try jiran apa semua, kan, barulah tu pun dalam keadaan yang sangat skop yang ringan, kan. Kalau boleh elakkan, kalau boleh cuba cari dulu jiran-jiran ataupun saudara mara kita kat luar untuk minta bantuan. Tak boleh juga, tak dapat dah, barulah kita meminta tolong, tetapi jangan sesekali amalkan. Sebab biar hati-hati tuan-tuan, selalu amalkan, dia akan menjadi kebiasaan. Bila dah menjadi kebiasaan, dia susah nak tinggalkan. Itu masalah. Sebab tu bila kita dah biasa, kenapa orang kata, ni salah. Dan macam mana fakulti dah biasa dah macam ni, dah biasa buat macam ni. Sedangkan amalan ini salah, maka hendaklah yang salah itu yang menjadi kebiasaan, kita kena tinggalkan. Jadi ingat tuan-tuan, bila mana kita diberi satu amanah, satu pekerjaan, kita mestilah jujur dengan jawatan yang kita berikan. Kan? Kadang-kadang kita ni menggunakan pangkat kita, contoh saya minta maaf, kita guna pangkat kita ni sehingga keluar daripada kita punya contoh kalau kita ruangan lingkup UKM. Pergilah contoh masjid, kan. Kita ni gila jawatan, contoh. Gila jawatan, nak jadi nazir masjid. Kita menggunakan, kita kata apa? Saya ni ketua pusat sekian-sekian ni. Saya kena jadi nazir. Takkan saya nak jadi SU. Saya mesti jadi pengurusi. Kan? Sebab saya ni, Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang kita terlupa. Sesungguhnya Allah angkat seseorang itu mengikut kehendaknya. Kadang-kadang tuan-tuan pernah tengok kan, benda-benda yang persatuan, yang membabitkan benda yang orang kata apa, sukarela. Terutama kalau masjid lah, contoh masjid ataupun surau. Ramai orang tak nak. Sebenarnya bukan ramai orang tak nak. Allah tak nak kepada dia. Kena pegang ayat tu. Bukan ramai yang tak nak jadi AJK masjid, tapi Allah tak berkehendak pada dia. Kita kena ambil dari segi side itu. Kan? Ada orang kata, aku tak boleh lah, aku tak ada masa. Sesungguhnya tuan-tuan, jangan seperti mana saya berkata yang lepas, jangan sesekali kita berkira dengan Allah. Kan? Ingat ayat yang dulu, jangan sekali kita berkira dengan Allah. Bila orang kata, Syekh, boleh tak jadi AJK ni? Tak ada masa lah. Padahal dia tak ada masa apa, dia tak ada pegang apa-apa jawatan, dia hanya jawatan hakiki di UKM saja. Anak baru seorang. Kenapa? Dia fikir kalau aku jadi jawatan AJK masjid ni, AJK surau ni, aku ni nanti tak boleh nak pergi setiap hari Sabtu Ahad, nak pergi shopping, nak pergi bercuti dengan isteri aku yang aku dah yang dah berjanji nak pergi sini, pergi sana. Dia bimbang perkara itu. Tuan-tuan, percayalah, bila mana kita ini membuat satu pekerjaan manfaat kepada masyarakat, Allah pasti akan bagi kepada kita nikmat. Nikmat yang sangat di luar jangkaan kita. Kan? Betul tuan-tuan, pegang satu jawatan, terutama jawatan yang besar, dia memeningkan kepala. Tetapi ingat, di sana mana? Di akhirat kelak. Nanti itu ganjaran Allah SWT pasti sudah tersedia untuk kita. Kan? Tetapi ingat tuan-tuan, benda ni Allah berpilih. Kan? Ada setengah orang kata, pelik lah tengok orang surau ni ataupun masjid ni, ada semua orang nak jadi AJK. Sebenarnya percayalah, yakinlah, Allah SWT telah memilihkan seseorang itu menjadi pada jawatannya. Kita berkata, dia ni tak layak jadi jawatan ni, sepatutnya aku lebih layak. Kan? Maka kita serahkan, teryakin bahawasanya takdir telah menentukan. Tapi andai kata oleh sudut hukum fiqh memang dia ni tidak layak, sudah terbukti secara umum. Tapi kalau tidak layak hanya kerana kita iri hati, perasaan hasad dengki kita kepada seseorang itu, kita wawarkan cerita-cerita ini kepada orang, maka itu merupakan satu kesalahan ataupun satu adab yang tidak baik. Baik. Kita pergi yang kelima, iaitu dalam adab pekerjaan, iaitu tidak terbabit dengan pekerjaan haram atau syubhah. Yang tidak jelas halal haram. Hadis daripada Nu'man Bashir radhiyallahu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, perkara halal itu jelas dan juga haram itu jelas. Antara keduanya adalah syubhah. Banyak orang tidak mengerti apakah perkara halal dan haram, dan siapa meninggalkannya, bebaslah ia untuk agama dan kehormatan serta selamat daripada kencaman syarak. Dan barang siapa terjatuh di dalamnya, dikhawatiri terjatuh dalam keharaman. Hadis riwayat Tirmizi.
Sebab itu dalam bab pekerjaan ini tuan-tuan, kita sudah diberikan akal, sudah diberikan orang kata apa, iman. Maka kita sudah pastinya tahu untuk membezakan yang hak dan yang haram. Kan? Contohnya apa? Contohlah kita ada buat satu projek. Kita tahu projek yang kita nak buat MOU ni dengan syarikat Arab. Kan? Kita tahu dah benda ni haram. Tetapi kita kata, kalau kita tak ambil ni rugi ni. Kita duit tak ada ni kan. Duit fakulti pun tak ada. Contoh duit pusat kita pun tak ada. Tak ambil rugi ni. Syarikat judi nak buat MOU dengan kita punya fakulti. Kita pula ketua. Kan? Kita kata tak ambil ni rugi. Tapi kalau ketua itu bukan Islam, kita seorang orang Islam semestinya sudah ada suara majoriti kena bangkit. Contohlah ketua kita contoh. Dia bukan Islam. Biasanya orang bukan Islam kalau bila mana dia lihat adanya cakna daripada orang sekeliling dia, dia akan turut serta sekali. Dan kebiasaannya mereka ini bukanlah orang yang mudah apa orang kata menidakkan pendapat kita. Kadang-kadang kita terlampau takut dengan orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Maksudnya kita kata apa? Macam mana dia kata macam ni? Macam mana? Kita lebih membimbangkan. Sedangkan dia tak ada apa, bahkan dia lagi suka dengar pendapat kita. Dia kata macam mana macam ni? Tapi kita ni kadang-kadang kita berasa takut. Takut nak share kepada perkara yang hak. Maksudnya takut nak share tentang Islam. Kita kata, patut tak aku cerita ni kepada orang bukan Islam? Sedangkan kita lupa dia tu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau dia tahu sepatutnya hidayah itu boleh datang dengan asbab melalui engkau, maka hendaklah kau sampaikan. Kan? Berkawan dah lama, sefakulti dah lama, dah 20 tahun bekerja dengan si fulan yang bukan Islam. Tapi sepatah haram pun dalam mulut kita tak pernah keluar kata ittaqullah ataupun berkaitan dengan tauhid, kepercayaan kepada Allah. Bayangkan 20 tahun takkan satu perkataan tidak pernah mengajak saudara kita itu ataupun tidak mengajak kawan kita itu untuk mengenali Allah pencipta yang sebenar. Kan? Jadi berbalik kepada tidak terbabit dengan pekerjaan haram ataupun syubhah ini, kena hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita risau pekerjaan yang kita buat, kita kata tak apa, aku ni setakat ketua ini setakat ni tak terbabit lah dengan pekerjaan haram. Jangan tuan-tuan. Benda ni datang kadang-kadang seperti mana kata Datuk tadi, dia boleh datang dalam keadaan kita tak sedar. Kadang-kadang nak kali kita sedar pun pernah datang. Tetapi benda ini walaupun kita kata aku punya pekerjaan setakat, contohlah maaf saya katakan FKB, tak terbabit lah dengan syarikat apa benda ni ataupun aku buat benda yang haram, semuanya setakat ni halal belaka. Tapi ingat tuan-tuan, kadang-kadang datangnya elemen-elemen. Sewaktu contoh dalam bab fakulti kita. Okay, macam saya kata tadi lah, nak buat MOU, MOA dan sewaktu dengannya dengan syarikat ataupun yang tidak halal segi syarak. Kan? Kita kata tak apalah sebab kerana duit kita on. Parok lah lagu tu kan. Orang kata balik awal abang kata Ustaz Azhar. Kan? Sebab apa? Kita telah mengasingkan agama dengan pekerjaan. Baik, kita pergi yang keenam dalam adab. Dalam adab pekerjaan. Ini lebih kurang yang macam yang kelima tadi, tapi dia mengkhususkan iaitu tidak melakukan perbuatan dosa dan mungkar. Kerana ia boleh menjadi sebab kita terhalangnya barakah sesuatu rezeki. Kan? Ini berbalik macam tadi lah. Dalam bab pekerjaan, jangan buat dalam keadaan benda yang dosa dan mungkar. Kena ingat, benda yang fardu ain kita kena buat. Yang fardu kifayah ataupun dalam bab kerja ni pun kita kena buat. Kan? Jangan buat perkara yang dosa mungkar. Contoh dalam bab pekerjaan kita tahu dah. Contohlah, contoh kita ni jaga dalam bab kebajikan pelajar, beasiswa pelajar. Kita tidak meluluskan seseorang pelajar ini hanya kerana kita tak suka pelajar ini. Kan? Maksudnya dari segi peribadi, bukan dari segi mengikut kriteria ataupun syarat. Kan? Sebab itu kadang-kadang tidak melakukan perbuatan dosa ini kita kata pekerjaan aku mustahil lah untuk aku buat dosa dalam pekerjaan aku ini. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang dia boleh datang, sebab tu kita kena go through betul-betul ada tak dalam pekerjaan aku ini yang boleh menyebabkan aku perbuatan dosa dan mungkar. Dan juga seperti mana kata tadi, dalam bab pekerjaan, dalam adab juga dan akhlak kita dalam bab pekerjaan, jangan sesekali, seperti mana kata Datuk Ketua Dekan tadi, jangan sesekali ataupun kalau boleh elakkan, bahkan jangan sesekali untuk kita merasakan rakan sekerja kita ini terasa hati dengan kita. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita rasa terasa hati atau tidak kan perkataan aku ini. Tetapi kalau kawan-kawan kita dah tegur kita buat dek aja, itu masalah kita. Sebab itu kena hati-hati. Ingat tuan-tuan, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak.
Allah tanya itu bukan kerana Allah tidak mengetahui. Allah sudah pastinya maha mengetahui, tapi Allah nak kata ni, mu dulu manusia, mu dulu ni dekat dunia macam ni peranganmu. Kan macam kita lah. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang. Contohlah kita seorang kaki tangan yang ada bilik duduk seorang. Orang tak tahu kita buat dalam bilik tu apa. Kan? Tapi bila mana bos cakap, nah aku ada pasang CCTV lah bro, kau buat apa dalam bilik tu, nah kau punya ni. Rasa macam mana perasaan hati kita? Sama di akhirat kelak nanti kita akan rasa, alamak ini aku rasa macam hati remuk oh. Bila mana kita tahu kita ni dulu orang lain tak tahu, tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah lemparkan balik, nah ini yang kau buat dulu di atas muka bumi. Kan? Sebab tu hati-hati tuan-tuan bila dalam adab pekerjaan, hakiki kita sekarang ini alhamdulillah mungkin tidak terbabit ataupun kita cuba elakkan daripada melakukan perbuatan dosa, jaga mulut betul-betul, jaga telinga, isteri orang, suami orang, jangan bergurau senda melampaui batas, kan? Duk main tepuk-tepuk bini orang, suami orang, jaga batas tersebut. Ingat kita ada batas, yang mana batas yang telah ditetapkan dalam syariat kita, kan? Ini suami isteri, suami orang, isteri orang duk main bertepuk, matu gurau-gurau melampaui orang kata apa batas di pejabat, kan? Orang kata nak buat ketawa, nak buat orang kata apa, nak buat suasana riuh sedikit pejabat tak ada masalah, tapi biar ada guideline ataupun adanya batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam, maksudnya yang tidak melampau, yang tidak menyakiti orang, kan? Sebab tuan-tuan, ala kulli hal, saya di sini di Pusat Islam KKL, sesungguhnya wallahi saya pernah menerima aduan, iaitu seorang kaki tangan pelaksana pernah mengadu kepada saya, dia pernah dikacau ganggu seksual secara verbal dan sentuhan oleh ketuanya, kan? Kita kata ketua awak tu kalau ikutkan pangkat, ialah pangkat orang kata apa, prof apa semua. Ya, nafsu ini dia tidak mengenali siapa, kan? Dia hanya manusia, dia sudah ni. Dia kata, oh setakat macam tu, awak tak buat aduan. Saya takutlah ustaz, takut nanti saya macam ni. Sebab tu nak kata, kena hati tuan-tuan, nafsu ini ataupun perkara buat dosa ini dia boleh datang. Kadang-kadang bila kita terlampau sangat orang kata apa macam tadi bergurau-gurau. Ini contohlah dalam perihal lain, contoh seorang ketua mendengar aduan yang dibuat ataupun keluhan seorang anak buah dia mendengar, maka kena dengar betul-betul, jangan ambil kesempatan yang apa kelemahan yang diadukan, kan? Sebab ada kadang-kadang bila diadukan kita dengar, oh kesian kematian suami, oh balu, kita pun ambil kesempatan nak gurau-gurau benda yang di luar batas. Tetap kena jaga batas. Kena ingat tuan-tuan, bila kita nak gurau nak apa, macam mana, kalau contoh kita nak fikir dah iman Islam, kita fikir apa, bagaimana orang buat benda ni ke anak kita nanti, anak perempuan kita, kan? Anak perempuan kita fikir macam tu. Sebab kadang mungkin kita nak fikir syurga neraka masa kita tengah buat keadaan dalam keadaan dosa ni tak teringat dah, tapi biar terlintas hati kita, bagaimana orang buat benda ni ke anak kita nanti, anak perempuan kita, anak kandung kita. Marah tak kita? Sudah pasti kita marah, kan? Orang buat macam tu. Baik, kita pergi yang ketujuh, iaitu dalam adab berkerjaan, sentiasa bersyukur dengan apa yang diperoleh. Dalam kuliah siri yang lalu banyak kali iaitu dalam tajuk apa, berkirakah kita dengan Tuhan, sentiasa bersyukur ini benda yang payah kita nak orang kata apa, nak justifikasi, nak verify. Kita kata oh mau bersyukur dah ni. Payah manusia nak justify orang ni, payah, kecuali Allah SWT yang boleh justify orang ni ataupun verify orang ini, yang ni syukur. Oh okey, hamba aku ni dia bersyukur, kan? Sebenarnya riwayat daripada Abdullah ibn Amr ibn Ash radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sungguh amat beruntunglah orang Islam yakni berserah diri dan berasa cukup dengan apa yang direzekikan Allah serta berpada dengan apa yang diberikannya. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu dalam bab pekerjaan, kita kerja apa? Kerja macam saya berapa takbir, kan? Gaji berapa? Gaji 3,000, 4,000. Bersyukur tak dengan kita? Kita kata bolehlah. Bolehlah itu sebenarnya ayat yang tidak bersyukur. Bolehlah 2,000 gaji. No. Alhamdulillah, thank you ya Allah atas rezeki yang engkau berikan, yang mana tidak dapat pada orang lain yang kau berikan pada aku ini. Aku bersyukur ya Allah dengan rezeki engkau ni berikan, kan? Orang tanya macam mana dah dapat rumah sekarang kat mana? Bolehlah rumah
nak gaji macam ni, macam nak beli rumah, sewa lagi. Tuan-tuan, sesungguhnya pasti ada hikmah kerana apa Allah belum lagi memberikan kita masa untuk beli rumah. Tapi orang katakan, alah, aku ni dah kerja 40 tahun, dah kerja 30 tahun, tetapi rumah satu pun aku tak boleh beli. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kena ketuk hati kita. Kadang-kadang nafsu kita. Nafsu matlamat, ya. Semua orang meletakkan matlamat nak beli rumah, betul. Tetapi kita kena ingat, bila kita ingat yang lagi atas. Ini dalam bab tasawuf lah, contoh kita fikir. Kita kata apa? Aku mati nanti, rumah aku walaupun atas nama aku, pergi kepada keturunan aku. Setakat itu sajalah amalan, setakat itu saja. Kan? Maksudnya, benda ini bukan berkekalan dengan aku. Kan? Aku just nak buat benda yang aku sementara di atas muka bumi ini, dan untuk aku ditaksirkan oleh Allah, dinilai oleh Allah apa yang aku diberi pinjam atas muka bumi ini, dan supaya aku bersyukur dengannya nikmat ini, supaya orang kata apa, di akhirat kelak nanti aku boleh berlepas dengan hisab. Berlepas dengan hisab, dipermudahkan dengan hisab. Sebab itu semakin banyak harta kita, kena ingat tuan-tuan, semakin banyak harta kita, semakin banyak apa nama ni, orang kata apa, duit lah senang, duit kita, makin sebanyak-banyaklah kita punya hisab kita. Sebab apa? Seperti mana ada riwayat satu hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, bila mana di akhirat kelak nanti kita akan ditanya tentang umur kita, tentang rezeki, tentang apa? Tentang rezeki kita dari mana ia datang, kepada mana kita ke mana kita belanja. Sebab itu ke mana kita datang, kita tahu dah rezeki kita datang daripada, contohlah kita dibayar gaji ni. Tetapi bagaimana kita membelanjakan dia? Kan? Belanja perkara benda yang haram ataupun tidak, kan? Duk beli benda game. Sebab tu orang kata kadang-kadang kita ini rasa bersyukur, kan? Tetapi bersyukur kita kata apa? Kita kata bersyukur, aku bersyukur. Lepas tu macam mana engkau luah ataupun gambarkan kesyukuran kau itu kepada Allah Azza wa Jalla? Oh, aku setiap Jumaat aku bagi RM1 letak dalam tabung, RM1. Kan? Sedangkan dia dah, orang kata apa, grade 44, 45. Grade 44, 48. Daripada dulu RM1. Dia kata itulah ikhlas aku. Oh, ikhlas kau. Kereta kau bayar berapa kereta? Kereta bayar RM1,700. Kereta bayar RM1,700 setiap bulan. Oh, Honda. Oh, kereta bayar RM1,700. Tapi untuk masukkan dalam bab fisabilillah RM1 saja. Sebab dia kata apa? Inilah ikhlas aku. Sebab itu saya selalu kata apa? Selalu tepuk dada kita tanya iman. Sebab itu orang yang ikhlas, orang yang bersyukur ini, dia yang sendiri yang tahu bagaimana, dan Allah sendiri yang menilai dia. Manusia nak nilai dia bersyukur macam tidak. Tetapi ada amalan ataupun ada tata cara yang mana kita nak elakkan ataupun kita nak buat supaya kita ni sentiasa bersyukur. Kalau boleh macam tadi saya kata, elakkan ayat je tu. Contoh kita kata, wow, Mazuki, motor besar nampak, contoh. Padahal motor tu kecil, saya yang besar, sebab tu nampak motor besar, sebab saya besar kan. Saya besar, nampaklah motor tu besar, dan motor tu macam basikal je nampak kan. Tapi dia kata apa? Dia nak kata besar, dia bergurau, tapi dia kata, besar motor. Lalu ayat kita, alhamdulillah, inilah tunggangan aku yang Allah berikan sekarang, yang Allah beri pinjam. Ni apa? Contohlah Domina je 300cc, 400cc je, ataupun Suzuki 700cc je, kan? Je itu sebenarnya hati-hati tuan-tuan, takut melambangkan bahawa kita tidak bersyukur dengan Allah SWT. Sebab tu kita ada Honda Wave ke, ada kereta Honda Accord ke, Honda City, apa lagi, Honda Jazz, maka bersyukur dengan Allah bila mana kata, oh cantik kereta Datuk Wan ya, alhamdulillah, nikmat Allah bagi pinjam. Allah. Dia pakai Merc. Oh pakai Merc, contoh pakai Merc. Dia kalau ketua dekan kena pakai Merc lah. Kan? Contoh, oh cantik Merc ketua dekan kita. Allah, ini pemberian Allah SWT. Kita nak belajar hati kita. Kalau tak, dia kata apa? Syaitan masa tu nak cocok. Aku tengoklah kerja berapa lama, grade dah berapa grade dah Jusa C, Jusa B, takkan pakai Myvi kan? Kerani apa, kelas aku dengan kerani, kadang-kadang kerani pun pakai Wellfire. Terkejut kita yang grade 54, awak kerani pakai Wellfire, kan? Kita tak tahu rupanya dia ada side income yang lain, ataupun suaminya lebih kaya daripada kita yang ketua jabatan. Kadang kita tengok dia kerani, kita lupa. Kita jumpa pasangan dia, rupanya pasangan dia adalah seorang yang berpendapatan tinggi, kan? Kita nampak dia ni datang naik Wellfire, kalau ikutkan gaji kerani 4,000 yang dah lama, 5,000, tiba-tiba masuk Wellfire pula baru, beli direct Toyota, bukan Recon, tak main Recon ni buat malu kat orang kan, Recon kan, jatuhlah standard kan, orang kata.
Sebab tu kadang-kadang kita risau dengan orang kata, bukan kita risau dengan Allah kata. Sebab itu kita kena tengok apa yang Allah kata dahulu sebelum kita tengok apa yang orang kata. Baik, kita pergi yang ke-8. Kata habis lagi, ada 3 lagi. Saya cuba nak habiskan juga hari ni sebab dia bukan bersiri. Kena habiskan. Dan yang ke-8 adalah dalam adab pekerjaan ini, kita bersedekah kerana sebahagian yang diperolehinya juga menjadi hak orang lain dan meyakini hartanya tidak akan berkurang dengan ibadat tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Kan? Harta tidak berkurang dengan sebab sedekah. Maksudnya keberkatan harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Kan? Sebab itu kita pernah tengok kan, ataupun dalam segi pengalaman kita. Kita kata, orang ni setiap hari aku tengok sedekah masjid, tapi tak pernah pula tengok dia berhutang dengan aku kan. Gaji dia lagi kecil pada aku. Tapi kenapa dia boleh ni? Nampak? Dari segi keberkatan. Dan memang dari segi fizikal kita nampak RM10, setiap hari kita pun RM1 dalam tabung, habislah RM10 tu kan. RM1 betul. Tetapi harta itu ataupun keberkatan harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Kerana yakinlah Allah itu maha membalas. Allah pasti akan membalas kalau tidak pada dunia, dan Allah pasti membalas di akhirat kelak nanti. Dia berlainan dengan orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, kebaikan yang dia buat, Allah berikan kebaikan di dunia saja dengan sifat Ar-Rahman Allah. Tetapi dengan orang Islam, kunci dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, iaitu tiada Tuhan, kunci dia tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang mana kunci inilah yang kita akan dapat pembalasan di hari akhirat kelak nanti. Sebab itu kita kena latih diri kita dalam bab kerja. Ada orang cakap, aku kerja penat lelah, punch card 5.30 pagi, punch card 8.30 pagi, balik 5.30 petang. Kan? Ini untuk aku je, kenapa aku nak bagi pada orang? Kan? Perlulah ingatlah bahawasanya apa yang kita dapat itu bukan untuk kita. Sama bila mana kita kahwin, nafkah diri kita, nafkah isteri. Kan? Kalau kita dah wajib zakat nanti, kan, zakat pendapatan, dah menjadi asnaf pula. Kan best macam tu. Maksudnya kita tahu, yang kita kerja hari ni bukan sebab untuk aku je, tapi untuk isteri aku, keluarga aku, dan untuk asnaf-asnaf yang lain. Sebab itu, latihlah diri walaupun dengan yang sikit. Kadang-kadang kerana apa kita takut nak buat satu kebaikan ataupun perkara istiqamah, kerana syaitan ataupun hawa nafsu kita selalu duk menghasut. Yang paling best lagi, syaitan dalam bentuk manusia. Faham Maksudnya perangai syaitan dalam bentuk manusia. Kita dah bagi elok dah setiap bulan contribute kepada, contohlah kepada satu pertubuhan ataupun pada satu institusi masjid lah, contoh kepada masjid. Tiba-tiba datang si fulan kata, tak payah bagilah masjid tu, dia kata, aku tengok dia punya pengurusi naik kereta Merc, naik kereta BM kan, 2 tahun sekali tukar, 2 tahun sekali, setiap bulan ataupun setiap 6 bulan. Dia tak tahu pengurusi itu sebenarnya ada kereta penjual Recon kan. Sebab tu kereta dia bertukar-tukar kan. Sebab dia ambil yang tu, sekejap dia ambil yang ni kan. Sebab dia ada kereta Recon, maka dia ada orang kata harta yang lebih, maka dia gunalah kereta banyak. Kita pula duk iri hati. Sebabkan iri hati pula, kita pergi sebar pula orang. Itu masalah kita. Satu, dah ada hasad dengki dalam hati kan, melalui hati dah. Lepas tu sebar ke mulut pula, duk cakap ke mulut. Lepas tu pergi sebar pula. Sebab tu sebar ni hati-hati. Sebab tu sekarang kalau kita nak bercakap apa, tak kisahlah perkara, terutama dalam bab perkara berita, kena betul-betul sahihkan betul-betul sebelum kita nak tekan forward. Kan? Kita selalu dulu duk selalu orang duk ingatkan sebelum nak forward kan, fikir dahulu kan benda yang kita nak forward, terutama dalam bab fitnah orang. Dalam bab perkataan orang yang tidak baik bagi orang, apa semua kata dia ni sekian. Sebab itu kita lebih baik kita berlepas daripada hal kemudian, atau kalau kita adalah satu tanggungjawab kita sebagai ketua, kita kena siasat betul-betul dan jangan hanya mendengar pada satu pihak sahaja. Kan? Ini satu aduan je datang, papa tu panggil tu, tak bagi peluang dah. Orang ni cakap, apa kau buat papa? Kau ni apa ni terus shoot macam tu saja. Dah. Aku tukar kau jabatan lain. Aku tukar kau bagian-bagian lain. Aku tak tengok kau dalam jabatan ni. Tak dengar penjelasan apa-apa. Sebab itu kena hati-hati. Bila mana datang satu aduan, siasatlah dengan betul-betul. Dengarlah dua-dua ataupun dua-dua pihak. Jangan hanya berdasarkan kepada satu justifikasi terus buat hukuman. Kerana kita kena ingat apa yang kita buat, saya suka ulang, apa yang kita buat hari ini, tak kisahlah dari segi perbuatan, perkataan, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili benda ini di akhirat kelak nanti. Seperti mana pesan
Luqman, daripada pesan Luqman kepada anak dia dalam surah Luqman. Kalau kita baca, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik ataupun buruk, sekalipun seberat sebiji sawi, seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau langit di bumi, atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dibalasnya. Kan? Sebab itu kalau kadang kita bercakap pagi, kan, contoh macam tadi, cantik dah. Bangun pagi baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Yang kedua, baca pula doa nak keluar rumah, cantik dah. Kan? Ataupun pagi tadi sembahyang subuh berjemaah di masjid, alhamdulillah cantik dah. Dah buat dah adab-adab, tiba-tiba nak pergi kerja naik kereta, kan? Punya nak marah seorang pemandu ni tak bagi signal masuk, dia pergi maki hamun pemandu tersebut, kan? Dengan perkataan yang tidak sewenarnya. Orang kata apa? Tidak terkesan lah dengan amalan yang dia buat pagi tadi. Tidak terkesan. Dosa dapat, lepas tu telah menutupi dosa, telah menutupi, ataupun orang kata apa, telah menutupi kebaikan yang dia buat yang pagi tadi. Kan? Sebab tu kalau boleh jaga betul-betul, pelihara betul-betul yang kebaikan kita buat, kita fikir balik, sayangnya aku dah buat kebaikan pagi tadi, takkan aku nak bayar dengan dosa aku balik. Kan? Sebab itu terutama dalam bab jalan raya lah, kita cerita sedikit, kita kena sentiasa sabar, toleransi di atas jalan raya. Kan? Jangan ingat jalan raya itu hanya kita sahaja yang bayar rotek. Kita kata, yalah aku yang bayar rotek paling mahal. Engkau Myvi berapa ratus je, aku ni BMW. Kau tahu BMW berapa dia punya rotek? Tak payah cerita lah, aku ni pakai Mustang. Kau tahu berapa? So aku sepatutnya bukan tidak. Kita seperti mana yang kegunaan orang ramai, hendaklah kita menjaga dengan baik. Kan? Menjaga dengan sebaik-baiknya, bertoleransi. Sama juga dengan isu tandas. Tandas kita tahu, ada cleaner, kita kata apa? Alah tak apalah, cleaner ada. Contohlah maaf saya katakan, kita buang air besar. Buang air besar, propek, dah. Kita flush, tiba-tiba adalah kesan calitan sedikit dalam mangkuk tandas. Kan? Tepi tu ada brush, ada brush, ada brush yang telah disediakan, kan? Brush ni. Kita berkata alah tak apalah, cleaner ada. Betul, cleaner ada. Tetapi orang yang mudahkan, tapi dalam bab penyucian taharah, kita kena pastikan kita punya keseluruhan yang kita telah gunakan tandas tadi itu kena bersih. Sebab tu ada satu hadis yang mana para malaikat mengazab orang yang tidak menjaga taharah, yang tidak menjaga kesucian dalam bab hadas yang kecil, yang mana diseksa dalam kubur, seperti mana Nabi dengar azab orang yang dengar kerana tidak menjaga dalam bab hadas kecil, iaitu kencing. Benda yang kecil ni kena hati-hati, sebab tu kencing terutama orang lelaki. Adab masuk tandas yang paling cantik adalah sebelum kita nak gunakan tandas itu, kita bersihkan air. Maksudnya bersihkan air, bersihkan tandas yang kita nak guna tu. Maksudnya bukanlah bersih pakai brush, kan lambat pula. Maksudnya alurkan air itu keseluruhan di tapak-tapak tandas itu dengan air, supaya kita yakin, aku nak guna ni bersih dahulu, kan? Bersih mana-mana, lepas tu guna. Lepas dah guna tandas, dah selesai hajat, maka pastikan bersihkan lagi sekali seperti mana yang kita bersihkan tadi. Maka itulah yang adab yang terbaik. Mudah-mudahan kita tidak diazabkan dalam kubur oleh kerana kelalaian sedikit kita. Kan? Kita tak nak benda tu. Baik, pergi pada yang ke-9. Yang ke-9 iaitu tidak menjadikan alasan sibuk mencari rezeki untuk tidak beribadat. Kan? Ini biasa orang kata apa? Ini biasa terjadi dalam pejabat-pejabat kita. Sebab tu saya kata amalan yang biasa yang tak baik tinggalkan. Solat di lewat waktu. Setiap hari solat di lewat waktu. Sebab apa? Ustaz, susahlah make up saya. Make up saya ni, alah, sayanglah pula. Saya tunggu nanti nak dekat asar. Lepas tu saya buka lah balik. Lepas tu saya solat sekali lah zuhur asar. Jangan. Jangan. Solat mesti diawalkan, didahulukan. Selagi mana kita tiada keperluan mendesak yang lain. Mendesak bukan keperluan saja, tapi mendesak, kita kena tunaikan kefarduan itu. Kan? Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW dalam Allah SWT berfirman hadis kursi, wahai anak Adam, kerjakanlah ibadat semata-mata untukku, nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak mengerjakannya, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan, tetapi aku tidak menutup kemiskinanmu. Allahu Rabbi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kadang-kadang kita pernah tengok kan, orang kata apa, dia ni sibuk cari rezeki. Sahabat kita, orang Islam. Tapi kita tengok dia tak semayang. Kan? Tapi rezeki Allah bagi, Masya Allah. Dapat semua, sale dia buat, kan, TikTok.
Setiap hari duk live. Sekarang orang kata orang dah tak buat dah live dekat Facebook, dekat ni, tapi orang buat kat TikTok. Kan? Sebab apa? TikTok lagi mudah, lagi banyak viewer kat sana, kan, lagi orang kata apa, senang untuk kita buat marketing, lagi mendekati orang lain dengan mudah. Maka dalam bab tu kemai lagi masa dia. Tetapi dalam bab kefarduan yang wajib ini kemai leka. Saya teringat dengan salah seorang peniaga tersohor di Bandar Baru Bangi. Dia ada satu kedai makan. Dia selalu menjadikan alasan, tapi bukan untuk tidak beribadat, cuma dia kata macam ni. Dia kata kat saya, dia kata kawan ni kalau nak pergi masjid, nak pergi dengar kuliah, nak pergi semaya Jumaat ni payah. Tapi kalau buat sumbangan, insya-Allah kawan boleh bagi, kan? Tapi nak jadikan hikmah COVID yang jadi baru-baru ini, dia telah ditidurkan selama beberapa hari di Hospital Putrajaya, kan, seorang peniaga ini. Setelah dia dibangunkan oleh Allah SWT, lepas dia dibangunkan, jarang orang selamat ditidurkan ni dalam COVID. Jarang kita dengar kes. Tapi dia ni antara orang yang diselamatkan oleh Allah Taala, yang Allah berikan peluang dia lagi. Okey, aku bagi kau peluang. Bangun tuan-tuan. Tahu apa jadi pada dia tuan-tuan? Dia tinggalkan bisnes dia tidur, sebuah kedai makan yang tersohor di Bandar Baru Bangi. Tapi sekarang ada share partner dia yang uruskan. Dia pergi mana tuan-tuan? Masuk pondok, masuk jemaah. Masya Allah. Berubah 360. Dulu dia kata apa? Dia kata, Ki, aku tak ada masa nak pergi masjid. Aku tak ada masa. Sekarang siapa yang ada masa untuk engkau? Kau yang perlu cari masa untuk beribadat kepada Allah. Bukan Allah nak kena cari masa engkau. Sebab tu kita kena ingat, kita yang perlukan Allah, bukan Allah perlukan kita. Allah tak perlu langsung kita. Kita tak berzikir satu hari, kuasa Allah adakah berkurang? Tidak, Allah sama. Kuasa dia tetap sama, kan? Allah SWT ni tetap sama. Sebab tu akidah kita kena ingat. Kita selalu kena kuatkan akidah kita. Kita yang perlukan Allah. Kita ni hamba ni selalu kena perlukan Allah. Kita tak ada keupayaan melainkan yang qudrat Allah SWT bagi, kan. Selalu ni kadang-kadang kita bila naik share sikit, naik share apa? Oh, hebat aku nampak ni. Boleh buat kerja, tak kerja hebat. Allahu Rabbi. Terus kata, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kerana mudahkan aku buat ketah kerja. Maira pun lepas, tak ada masalah. Nak dapat sirim ke apa benda untuk fakulti ke apa benda, tak ada masalah. Maka Alhamdulillah ya Allah, thank you ya Allah berikan kudrat upaya ini. Mudah untuk kita jalan. Kenapa? Kita bersangka apa? Kita ni hamba. Memang kita ni hamba, kan? Kenapa? Selalu ni kita duduk act sendiri. Kita kata aku jadi macam ni sebab kepandaian aku. Ini yang jadi kepada Fir'aun ni. Dia kata aku jadi kaya sebab kepandaian aku, Fir'aun. Fir'aun kata sebab aku jadi macam ni, aku jadi hebat, bahkan aku jadi Tuhan, kan? Aku jadi Tuhan ini sebab aku ni ada ke semua, aku ada engkau, kan? Bahkan ada satu dialog yang biasa kita dengar dalam peristiwa datangkan Tuhan datangkan kematian. Dia kata aku boleh mematikan. Dia kata Tuhan aku boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Dia kata, Fir'aun kata aku juga boleh mematikan dan menghidupkan. Dia bunuh orang ni. Dia kata aku mematikan orang tu, aku biarkan aku menghidupkan orang tu, kan? Kita tak nak supaya amalan-amalan ataupun perihal-perihal cerita peristiwa dahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ataupun hadis, yang perihal orang terdahulu itu kita ulang. Tak nak. Kita tak nak. Sebab tu yang pertama, sebab tu dalam peristiwa Nabi SAW, Nabi ajarkan pada para sahabat untuk bagi kekal kuat dahulu 13 tahun, iaitu berkaitan dengan akidah. Bila akidah kita comel, hati kita comel, kita jadi hamba yang apa? Sami'na wa ata'na. Yang tu kita nak capai tu. Bila sami'na wa ata'na, marilah apa-apa syariat sekalipun. Orang datang kat kita, Syekh, amal lah ni istiqamah. Zikir 33 kali, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Selepas solat, lepas tu Allah la haula wala quwata illa, cukupkan 100. Selepas solat, yang ni sebenarnya yang dibuatkan oleh Nabi, kita supaya kita tidak ada apa? Tidak ada bangkangan. Kan? Benda yang baik, benda yang ada hadis nas, yang mana yang baik, yang aulah kita buat. Yang tambahan pendapat ulama kita buat juga. Tak ada masalah kekuatan. Sebab tu saya kata peluang nak buat pahala ini sangat banyak. Peluang pahala ini sangat banyak. Antara contoh lagi sebelum saya nak pergi yang ke-10 yang terakhir, pahala yang banyak macam mana contoh? Kita tengah bercakap, kan. Pernah tengok tak Tuan Guru Said Allahumma salli ala Muhammad yang dekat Kedah tu? Apa nama dia? Saya lupa. Bila dia bercakap sikit, contoh macam tadi, kan, bila lupa tu Allahumma salli ala Muhammad, dia bila ada je gap antara dia cakap Allahumma salli ala Muhammad, kata dia apa? Selawat ni kita kena tunjuk pada orang. Kena tunjuk maksudnya kena masyhurkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dalam bab tasbih, dalam bab zikir amalan, dia kata kena susuk.
kena susuk, kena sorok lah maksudnya amalan kita. Tapi dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, kita nak ajak orang supaya berselawat juga kepada Nabi SAW. Sebenarnya kita tahu maklum, bila mana kita selawat sekali pada Nabi, Allah akan berikan 10 kali selawat kepada kita. Maksudnya 10 kali salam sejahtera pada kita. Dan yang terakhir dalam 10 adab pekerjaan yang kita ambil daripada rencana berita harian ini, dia tulis apa? Yang 10 adalah bertawakal kepada Allah selepas melaksanakan tugasan ataupun pekerjaan. Kan? Sebelum nak buat kerja, kena doa dulu tuan-tuan ni. Sebelum buat kerja, doa dulu supaya Allah mudahkan. Kan? Jangan terus buat kerja, dapat je. Maksudnya buat kerja macam mana? Satu task yang berat lah contoh kan. Ataupun mulakan pagi, Bismillah. Allah, macam Bismillah, Allah mayassir wala tu'asir. Itu paling mudah. Ataupun Bismillahilladzi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan supaya Allah mudahkan perkara yang sukar dan yang sukar itu jadi mudah. Jadi selepas kita dah buat, sebelum nak buat pekerjaan, sebelum pekerjaan kita berdoa, kita buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh committed kan. Bukan sambil lena bila bos bagi contoh, Mazuki tolong buat ni, lepas tu kita minta deadline, okay, deadline, maka dengan deadline tu kita kena siap. Kan, kena deadline tu kena siap, menunjukkan bahawa kita committed dengan tugas tersebut. Contohlah kalau kita tak boleh nak siapkan dalam masa tersebut, kena maklum awal ataupun maklum sebelum, jangan maklum selepas deadline dah. Contohlah hari ni kena hantar. Tak apa, bos tak ingat tu, bos tak ingat. Bos memang dia tak ingat, banyak benda dia tak ingat. Tapi bila mana orang dah highlightkan balik pada dia, dia akan ingat kembali. Sebab itu kita jangan ingat, jangan ambil kesempatan di atas kelemahan ketua ataupun pegawai kita ataupun rakan sekerja kita. Contoh rakan sekerja kita ni memang lupa, kan? Dia minta tolong kerja sekian-sekian, benda ni pula urgent. Tiba-tiba kita pun cakap, tak apa, dia ni pelupa lagi, tak apalah, tunggu dia tanya lagi sekali lah. Jangan ambil kesempatan. Selagi mana kita boleh bantu orang tu, bantulah sebaik-baiknya yang kita boleh. Tapi orang yang nak minta tolong kepada seorang itu, jangan pula ambil kesempatan. Setiap hari minta tolong. Syekh Nuruddin, Syekh Nasaruddin, tolong ni. Setiap hari tolong. Habis kerja kau apa? Kerja aku ni lah, suruh kau buat. Maksudnya aku minta tolong kau. Itulah kerja aku setiap hari. Senang semua aku yang buat, kata kan. Kita ada benda yang kalau kekangan kita minta tolong, insya-Allah. Sahabat-sahabat kita di FKAB ni sangat, saya percaya, sangat ringan tulang untuk membantu sahabat kita. Dan itulah insya-Allah supaya mudah-mudahan kita semua ini tidak berkira dalam bab ataupun kita kata tidak berkira dengan kerja-kerja ataupun benda-benda yang hakiki yang diberi tanggungjawab pada kita. Tapi ingat, kalau kita tak sampai kesanggupan dia, kita kena maklum pada ketua kita. Jangan diam, jangan peram. Bila diam peram tu yang bahaya. Lepas tu habis sampai deadline, ketua kata, kan saya kata dah ni, kenapa tak hantar juga? Mula kita kata, boh ni, tak boleh nak minta maaf sikit, tak boleh nak ni sikit, budi bicara sikit, budi bicara macam mana? Awak tak maklum pada awal. Kan, kalau tak boleh buat, bagi tahu awal. Ni sebab apa? Nak cover dia sebagai ni orang lama kan. Tak boleh ni, kalau aku kata tak boleh buat, malu aku nanti. Jadi sebab itulah tuan-tuan, yang last kali dalam 10 adab dalam bab pekerjaan ini, dia kata bertawakal kepada Allah selepas melaksanakan. Nak menunjukkan bahawa apanya? Yang kita buat, contohlah kita dah submit satu kertas kerja kan kepada sebuah syarikat untuk menjadi MOU dengan kita, kan kita tawakal pada Allah. Ataupun kita dah viva ke apa sekalipun tentang keputusan, kita dah exam untuk kenaikan pangkat ke apa, kita bertawakal pada Allah. Kerana tawakal inilah yang paling tinggi ataupun antara yang tertinggi darjatnya, yang mana meletakkan kita bahawasanya kita ni adalah hamba Allah, dan Allah itu semestinya Tuhan yang tiada lain selayaknya, dialah Tuhan alam semesta. Jadi saya rasa setakat itu saja pada pagi ini, sharing is caring saya untuk pagi ini. Saya mohon maaf andai kata kalau ada tersalah ataupun tidak capai makna, kerana sesungguhnya hati ini milik Allah. Saya tak boleh sampaikan hidayah, melainkan hanya menyampaikan tazkirah yang mana dalam ilmu keupayaan saya, kan. Tetapi hidayah itu, taufik itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah dengar tazkirah, selalulah buang titik hitam dalam hati kita, kan. Buang titik hitam dalam hati kita, bukan hanya setakat mendengar tazkirah, juga diisi dengan taubat dan juga istighfar, kan. Ada buat dosa tu istighfar, kan. Contohlah terbuat dosa, tengok orang bukan apa, tengok aurat yang tidak dihalalkan, terus istighfar, astagfirullah. Ini kita kata perkara biasa, kita terus astagfirullah. Kerana ingat, setiap benda itu ada barakahnya. Bila kita dah menjadi biasa membuat satu keburukan, satu dosa, maka susah untuk kita tinggalkan, dan lama-lama kita akan rasa benda itu tak ada apa-apa, sedangkan ialah satu perkara mungkar, perkara yang dosa. Jadi setakat itu saja saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak fakulti FKAB kerana menjemput saya untuk kali kedua. Saya mohon maaf andai kata terkurang, terlebih,
Dan setakat itu saja. Wallahu a'lam. Ada soalan ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mazuki atas pengungsian yang cukup menarik dan bermanfaat pada pagi ini. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab. Hadirin dipersilakan untuk tanyakan soalan. Untuk tulis dalam chat box pun boleh. Tulis dalam chat box, saya akan bacakan untuk soalan untuk diajukan pada Ustaz. Ataupun boleh tambah ke, sesiapa nak tambah silakan, tafadhal. Datuk Ketua Rekan ke? Tadi Ustaz, terima kasih di atas perkongsian yang baik, yang banyak pengajaran yang kita dapat lah. Tadi ada nombor 2 kan yang mencampurkan kemungkaran dengan apa? Tip nombor 2 tu, adab yang kita tak campur benda mungkar, Ustaz, masa kita bekerja. Boleh share semula Ustaz yang macam mana contohnya Ustaz, benda yang masa bekerja tu kita buat pekerjaan yang haram atau syubhat. Halo? Okey. Dengar? Dengar tak? Macam mana yang katakan tadi, tidak terbabit dengan pekerjaan yang haram atau syubhat tadi, yang kita ulangkan tadi. Maksudnya, kita tahu dalam FKAB ni adalah mustahil macam kita lah seorang kerani untuk buat pekerjaan yang haram. Tetapi ada perjawatan kita itu boleh menjerumus kita kepada benda yang haram. Contoh saya tak tahulah FKAB ada atau tidak, dalam bab pemilihan pelajar, meluluskan seorang pelajar untuk masuk dia punya jurusan ataupun kos melalui interview. Dia membuat sesuatu perkara kerana hansat deki dia tidak minat kepada pelajar ini. Bukan kerana kriteria ataupun syarat yang telah ditetapkan dalam fakulti sekian. Benda tu nampak, orang kata apa, nampak masalah dia. Tetapi sebenarnya kerana itulah pekerjaan yang sepatutnya hakiki pekerjaan dia. Menilai, menemuduga, tetapi perkara itulah menyebabkan pekerjaan dia haram. Maksudnya melakukan perkara yang haram dalam pekerjaan dia. Yang ramai orang tak sedar. Ramai orang kata, biasalah, aku tak suka budak ni, aku tak nak ambil lah. Tapi kalau tak suka budak ni kerana mempunyai masalah disiplin yang besar, mempunyai justifikasi tidak mengambil sesuatu itu, maka adalah munasabah. Tetapi kalau kerana hasad dengki dia saja, dia tak tahu aku tak suka budak ni, aku tak nak pilih dia. Tak suka. Tetapi syarat kriteria semua dah memenuhi dah pelajar ini. Kan? Tapi dengan kerana hasad dengki dia. Dengan hasad dengki dia keluarkan. Itu yang kita nak samakan dalam bab fakulti lah. Tapi kalau bab yang luar konteks daripada pekerjaan ni, maksudnya jangan terbabit dengan pekerjaan yang haram lah. Maksudnya pekerjaan yang syubhah, perkara yang contoh jual beli arak, jual beli benda yang haram, jual beli ataupun forex yang telah fatwa mengatakan haram, itu konteks yang luar lah yang kita boleh samakan. Tapi dalam masa yang sama, kalau boleh, ya tu. Tapi kalau semalam ada ceramah di masjid, dia kata orang yang buat korban ni, dia wakil mencari lembu, kalau dia tidak declare berapa dia ambil keuntungan atas seekor lembu yang dia jadi wakil tu, dia jadi gharar. Gharar maknanya tidak, benda yang tak ni lah kan, because dia bukan beli lembu dia jual harga lebih tinggi, dia jadi wakil membeli harga lembu, terutama dekat Afrika ke mana tempat murah tu. Kalau dia kata kalau 1000 ekor dah mungkin 2.1 berapa juta untung dia. Jadi dia dapat kat poket dia sebagai orang tengah wakil, tapi dia tak declare kepada orang yang dia jadi wakil tu berapa dia ambil untung. Padahal bukan duit dia tolong wakil membeli lembu. Dari segi wakil untuk korbannya. Wakil korban. Dia cuba kaitkan macam orang buat kerja haram macam tu kan, macam tentang bab istihar tadi, saya maaf, saya tak berapa memahami ataupun faqih dalam bab tu tentang istihar. Sebab kita nak ambil untung, kita tolong beli barang dia, orang kita beli, lepas tu kita ambil untung untuk kita. Tapi dalam konteks yang lain, contoh saya ambil konteks yang lain lah, Datuk. Kalau konteks yang lain lah, saya tak ambil yang korban, sebab yang korban ni mungkin ada perbahasan apa benda yang kita perlu istihar dan tidak perlu istihar. Tapi dalam konteks yang lain, pekerjaan contohlah kita ambil yang mudah dalam bab telaga. Buat telaga, yang selalu orang duk kutip ni kan, buat telaga dekat
negara-negara yang tidak ada air, keperluan air, kemudahan asas air yang tu, yang selalu kita dah buat, dia kutip contohlah satu telaga dia ambil 1,500, kan? Dia ambil 1,500, dia kata untuk telaga. Maka sebenarnya tidak wajib untuk dia istihar. Dia kata dia nak ambil berapa. Tapi dengan dia meletakkan, dia kata satu telaga itu adalah 1,500. Sebab dalam bab muamalat yang pertama adalah yang perlu kita pegang adalah ar-redha war-redha. Dalam bab muamalat mesti redha dengan redha. Maksudnya kita redha dengan 1,500, sudah pasti dalam tu ada cas pentadbiran. Jadi istihar itu tidak perlulah. Istihar tentang pentadbiran. Takkan kita nak istihar pula daripada 1,500 ini, tidak wajib bagi dia untuk istihar. Dari 1,500 ini 300 kita ini cuma nak bersihkan dalam perkara syubhat, tak nak perkara yang kita rasa kalau aku tak ni kan nanti orang kata aku tak transparansi pula. So lebih baik aku wawarkan. So daripada 1,500 kita maklum yang kita ambil cas pentadbiran ini adalah 300. Tapi dalam konteks korban, saya minta maaf Datuk, saya tidak mahir dalam bab istihar dalam bab tadilah. Dalam bab sama ada perlu istihar ataupun tidak dalam bab cas pentadbiran. Tapi kalau kita tengok dari segi masjid surau, ada surau menyatakan ataupun kebiasaannya surau atau masjid dia menyatakan, contoh dia buat korban 800 contoh satu bahagian, dia akan kata RM50 itu masuk kepada urusan sembelih. Cuma dari segi hukum sama ada wajib ataupun tidak istihar, yang tu minta maaf saya kurang mahir dalam bab hukum fiqh tersebut lah. Okey. Mungkin boleh rujuk kepada yang lebih mahir, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada siapa nak tanyakan soalan ke? Sepenuhnya dengan Adi Adha ni lah nak mendekati. Ambillah juga peluang yang mana sebenarnya kita tahu sunat muakkad bagi orang untuk menyertai korban, yang mana dia boleh menyimpan adanya simpanan dia itu dan boleh masuk pada korban, maka lakukanlah. Kerana ini adalah sunat muakkad kerana sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut, dan korban ini buatlah korban, dan kalau bolehlah yang afdal buatlah dalam negara kita dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak melihat kepada perkara fadilat yang kita buat masa korban. Antaranya melihat kita punya korban kita, melihat darah yang mengalir itu. Banyak fadilat bila kita buat depan mata, yang kita buat tempat kita sendiri, banyak fadilat yang kita boleh ambil, dan perkara-perkara sunat yang kita boleh buat sebagai selaku seorang yang melakukan korban tersebut, kan? Berbanding dengan kita bagi just duit, lepas tu orang urus. Orang kata, tahulah kau banyak duit, kau boleh bagi duit, betul. Tapi bila mana kita bagi duit dan kita sertai sekali gotong royong lembu tersebut yang kita nak korban, itu lagi mulia ataupun kita lagi aula, lagi baguslah perkara-perkara tersebut. Jadi wallahu a'lam, saya setakat itu saja pagi ini, dan saya mohon maaf sekali lagi kekurangan yang mana yang ni, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua berjumpa di syurga firdaus Allah Subhanahu Wa Taala akan datang nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey. Nampak tak ada soalan lagi ya. Okey. Terima kasih kepada Bagai Ustaz. Segala yang baik, yang indah, sempurna datang daripada Allah. Sama-sama kita mensyukuri dan segala nikmat, kurniaan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah niat kita 10 hadap untuk mencari rezeki ni lah, niat tu rezeki yang berkah untuk anak-anak dan isteri. Lepas tu daripada rezeki yang ada soalan sorry. Ada soalan dekat ni, maaf saya tak perasan di ruangan chat. Boleh ke kita Datuk Rekan 5 minit kita ambil ruangan chat ni? Boleh. Kita maklukan maaf saya tak perasan ruangan chat, bila tutup stop share baru dia keluar ni. Bagaimana, soalan daripada Encik Muhammad Nur Iman, bagaimana dengan amanah dalam penemuruga dalam latihan kenaikan pangkat? Sebenarnya dia berpanggil untuk temuruga tapi sebenarnya sudah ada orang pilih. Okey, baik. Dalam bab untuk tentang kenaikan pangkat, kan? Sudah pasti penilaian yang dibuat itu, yang pertama sudah pasti yang dipilih itu ada kriteria ataupun syarat yang ditetapkan pertama. Bila mana semua dah ada kriteria syarat yang orang kata sama, yang telah melayakkan dia untuk naik pangkat, jadi di sinilah pemilihan orang ataupun dari segi penemuruga itu membuat penilaian sama ada dia kata saya pernah pengalaman dengan pekerja ini, maka orang kata maka saya nampak dia ni lebih ini, maka itu orang kata rezeki ataupun bonus bagi dia.
Tapi kalau daripada awal-awal, contoh dia tak cukup pun syarat untuk kenaikan pangkat. Ada mungkin ada syarat-syarat yang ni tak cukup pun. Tapi telah dipanggil untuk kenaikan pangkat, maka ini orang kata apa? Dia kena tanyalah. Orang kata apa? Penemu duga yang panggil ataupun yang meluluskan untuk dia tahu akan ini, dia kena menjawab di sisi Allah SWT akan datang nanti. Jadi setakat itu secara ringkas. Dan kedua daripada Tuan Kalaivani, maaf. Saya nak bertanya, dari pengalaman saya difahamkan jika keputusan tidak memilih orang kafir atau murtad walaupun pelajar itu layak, maka ia tidak salah sisi agama. Adakah ia benar? Pemilihan apa ni Cik Kalabani? Pengalaman saya difahamkan jika keputusan tidak memilih orang kafir atau murtad walaupun pelajar itu layak, maka ia tidak salah sisi agama. Okey. Saya tak berapa dapat tangkap lah soalan Cik Kalaban ini. Dari pengalaman saya difahamkan jika keputusan tidak memilih orang kafir atau murtad walaupun pelajar itu layak, maka ia tidak salah dari segi agama. Nak tengok pemilihan dari segi apa? Sebab itulah kalau pemilihan, kalau dari segi pelajar yang tidak ada kaitan ataupun berkaitan dengan anutan agama dia, maka benda itu, pemilihan pelajar masuk ke universiti. Alright. Kalau membabitkan kos-kos yang tidak ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan apa nama ni agama, maka dia kena ikutlah kelayakan syarat dan terma tersebut, kan. Tetapi kalaulah dia ada syarat tertentu, contohlah Fakulti Pengajian Islam khusus ni perlu diambil oleh orang-orang sekian-sekian, maka perlu diikutilah dengan syarat tersebut. Maka yang selebihnya adalah tanggungjawab penemu duga itu secara jujur ataupun amanah dia melakukan kelulusan ataupun keputusan penemu duga dia. Wallahu alam. Mohon maaf kalau jawapan ataupun tidak memenuhi ataupun tidak memberi matlamat yang disoalkan. Wallahu alam. Okey, saya setakat itu saja. Tak ada soalan dah. Saya serahkan kembali kepada Encik Ikmal. Alright. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih Ustaz dengan tazkirah pada pagi ini. Yang penting sekali ialah rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat daripada hasil pekerjaan kita tu hendaklah barakah untuk anak dan isteri. Selain itu kita hendaklah bersedekah, berkongsi pendapatan yang kita ada. Kemudian yang paling penting ialah solat di awal waktu. Itu yang terbaik sekali. Okey, terima kasih semua yang warga-warga fakulti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk semua Gambar ke? Oh, sesi bergambar je. Tak ada gambar orang ramai dah keluar. Ya. 146 ni. Sesi bergambar lupa. Okey. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. InsyaAllah lain kali kita jemput lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Datuk.